Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas sains kita dengan tajuk kecil seterusnya dalam topik pengaratan, iaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu objek besi itu, logam itu berkarat. Okey, objek besi berkarat. Okey. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 168. Jom kita tengok apakah faktor yang mempengaruhi yang boleh menyebabkan objek besi berkarat. Hari itu kita dah tahu objek-objek di sekeliling kita yang mana diperbuat daripada besi boleh berkarat. Okey. Kat sini kita nak cek, kita nak semak, kita nak kaji apakah faktor yang menyebabkan satu objek besi itu boleh berkarat. Apakah yang menyebabkan objek yang dibuat daripada besi berkarat? Okey, cikgunya cakap apa? Pengaratan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, mari kita jalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, jadi di bawah ni adalah eksperimen. Okey, untuk kita tengok, nak semak apakah yang menyebabkan objek besi boleh berkarat. Okey, kalau waktu sekolah biasa kita boleh lah buat uji kaji ni. Okey, tapi ni di rumah, jadi kita tengok, kita cuba faham apa yang langkah-langkah yang perlu dibuat, apa persoalan yang timbul, apakah pemboleh ubah yang terlibat. Okey. Tengok tujuan. Menyiasat faktor-faktor menyebabkan pengaratan. Okey. Apa masalahnya? Pernyataan masalahnya, adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Ini persoalannya. Adakah dua faktor ni, air dengan udara, menyebabkan sesuatu objek yang dibuat daripada besi ni boleh berkarat? Ni uji kajinya. Nak tengok, nak pastikan ya. Hipotesis. Okey, hipotesis, apa hipotesis kat sini? Kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Bulu besi tu apa? Okey, bulu besi ni kalau kamu pergi ke kedai kita panggil kedai hardware lah, kedai yang untuk barang-barang bertukar kan. Kadang-kadang ada bulu besi, steel wool. Okey, paling mudah kita tengok ni lah. Penggosok periuk besi tu. Macam tu. Tapi yang ni bulu besi ni dia halus lagi. Okey. Bulu besi. Bulu besi ni maksudnya buat daripada apa? Daripada besi lah. Okey, jadi nak tengok adakah dengan hadirnya air dan udara akan menyebabkan besi berkarat, atau kehadiran air saja boleh buat besi berkarat, ataupun kehadiran udara saja yang boleh buat besi berkarat. Jadi ini yang nak uji ni. Okey. Kita tengok pemboleh ubah, menentukan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu selalu ajar kamu. Okey, PDM, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang diubah? Okey, tengok sini. Apa yang diubah dalam uji kaji ni adalah kehadiran air dan udara. Dia punya parameter kehadiran. Objeknya apa? Air dan udara. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, PBB. Okey, apa PBB kita kat sini? Keadaan bulu besi. Objek adalah bulu besi. Parameternya apa? Keadaan. Kena ingat ni, cikgu ajar dulu kan. Bila pemboleh ubah ni, kita mesti tentukan parameter dengan objek. Jadi dalam pemboleh ubah bergerak balas ni, parameternya keadaan, objeknya bulu besi. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan, PM. Pemboleh ubah dimalarkan. Ni Okey. Apa yang dimalarkan? Parameternya apa? Kuantiti. Apa objeknya? Bulu besi. Berapa banyak bulu besi yang nak digunakan? Ini dia. Pemboleh ubah yang dimalarkan, yang disamakan. Okey. Bila nak sama? Ni jom kita tengok gambar aja baru kita faham. Okey. Alat dan bahan. Kat sini kamu boleh baca lah. Ada tabung uji, rak tabung uji, gabus, bulu besi, kalsium klorida kontang. Ni kena hafal 3K. Kalsium klorida kontang. Okay, minyak, air pipe dan air pipe yang dididihkan. Jom kita tengok dahulu langkah-langkah dia. Okay, nombor 6A. Okay. Letakkan 4 tabung uji. Okay, pada rak tabung uji dilabelkan A, B, C dan D. Okay. Nombor yang B, 6B. Masukkan 20 gram bulu besi ke dalam setiap tabung uji. Masukkan 20 gram dalam setiap tabung uji. Kat sini sebenarnya pemboleh ubah malar. Apa maksudnya? Okey, di mana setiap tabung uji ni dimasukkan dengan kuantiti bulu besi yang sama banyak. Ni dia, pemboleh ubah malar ni. Ni yang dimalarkan ni.
kuantiti bulu besi. Semua tabung uji berapa isinya? 20 gram bulu besi. Sama banyak. Itu yang dimalarkan. Apa boleh malar. Okey. Untuk perhatian tu, dia bagi perhatian kat situ. Okey, berhati-hati ketika mengendalikan bulu besi dan air pipe yang didedihkan. Kenapa nak berhati-hati dengan bulu besi? Takut tercalar. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, ini dia tabung uji A, B, C dan D. Okey, kita tengok apa yang diletakkan dalam setiap tabung uji ni. Okey. Baca 6C tu. 6C ni. Tambahkan setiap tabung uji dengan bahan-bahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Okey, kita tengok tabung uji A. Tabung uji A ada siapa? Ada apa? Ada hanya bulu besi sahaja, 20 mg. Tabung uji B pun 20 mg bulu besi, tapi ditambahkan dengan kalsium klorida kontang. Okey. Yang C, tabung uji C, ada bulu besi. Okey, bulu besi ada sama juga 20 gram tadi. Okey, sebab dimalarkan setiap tabung uji. Okey, 20 gram bulu besi. Kemudian diisi dengan apa? Dengan minyak. Sebelum diisi minyak, dituangkan dahulu air pipe yang dididihkan. Okey, masukkan bulu besi dah masuk dalam tabung uji C. Kemudian isi air pipe yang dididihkan. Masuk air pipe yang dah panas tu lah. Sebab tu kena berhati-hati, takut melecur. Okay, tuang air panas dalam tabung uji C. Kemudian dituang pula dengan minyak. Apa jadi bila minyak jumpa dengan air? Minyak akan berada di atas. Sebab apa? Kamu belajar minyak kurang tumpat berbanding air. Jadi minyak di atas. Okey. Tabung uji D, apa yang diletak? Diletakkan dengan bulu besi 20 gram dan diletakkan juga, dituang juga dengan air pipe sahaja. Air pipe sahaja. Yang C tadi, air pipe dididihkan. Jangan keliru. Jadi kita tengok balik. Yang tabung uji A hanya bulu besi. Tabung uji B bulu besi dengan kalsium klorida kontang. Tabung uji C bulu besi, letak air didih, air pipe yang dididihkan, letak pula minyak. Tabung uji D bulu besi dengan air pipe. Okey. Kemudian langkah D, ditutupkan semua tabung uji dengan gabus. Tutup. Kenapa nak tutup? Nak tutup sebab tak nak ada masuk air atau udara lagi. Kita nak pastikan dalam keadaan, dalam setiap tabung uji tu, keadaannya telah dikawal. Okey, dikawal oleh kita lah. Kita dah tentukan dahulu, kita dah beza-bezakan setiap tabung uji tu keadaannya macam mana, dan kita tak nak ada berlaku sebarang perubahan. Okey, kat sini sebenarnya, dalam gambar ni sebenarnya yang berlakunya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, cikgu terangkan satu persatu. Dengar betul-betul. Okey, dalam tabung uji A, kita manipulasikan apa? Dalam tabung uji A, hanya diletak bulu besi. Tak ada letak air, tak ada letak apa-apa minyak ke apa, tak ada. Cuma terus tutup dengan gabus. Ni tabung uji A. Okey, tapi sebenarnya adakah dalam ini kosong hanya ada bulu besi? Tak. Sebenarnya dalam tabung uji A tu adanya udara. Okey, bila ada udara, dalam itu ada wap air. Okey. Maksudnya dalam tabung uji A ni ada apa? Okey, cikgu tulis secara ringkas. Dalam tabung uji A ni ada air. Okey, cikgu tulis. Dalam tabung uji A ni ada air dan udara. A air, U udara. Tabung uji B diletakkan bulu besi dan juga kalsium klorida kontang. Okey, kamu kena tahu apakah fungsi kalsium klorida kontang yang cikgu cakap 3K ni. Okey, kontang. Apa itu kontang? Kontang maksudnya kering. Bila kering, apa fungsi kalsium klorida kontang? Kalsium klorida kontang ni sebenarnya berfungsi untuk menyerap, nak serap, menyerap semua wap air yang ada dalam udara. Menyerap wap air yang ada dalam udara. Jadi dalam tabung uji B tu, apa yang tinggal? Ada air tak? Tak ada. Apa yang tinggal hanyalah udara. Tinggal hanya udara. Tabung uji C. Kita kena tahu fungsi satu persatu tu. Air pipe yang dididihkan apa fungsinya? Minyak tu apa fungsinya? Air pipe yang dididihkan. Biasa tengok mak kamu jerang air. Biasa tengok mak kamu didihkan air. Apa yang terhasil waktu air dah mendidih? Keluarnya buih-buih. Betul? Pup, keluarnya asap.
wap air. Okey, sebenarnya buih-buih yang terhasil tu, buih-buih tu mengeluarkan udara yang ada dalam air. Maksudnya dalam air didih, lepas dididihkan, dalam air tu kurang udara. Mungkin udara pun dah habis. Cuma tinggal air saja. Faham tak? Okey. Jadi apa fungsi minyak? Minyak itu, contoh kalau kamu tengok bila pencemaran dalam TV, kamu tengok kan pencemaran minyak, tumpahnya minyak di laut. Apa jadi dengan hidupan akuatik kat situ? Ikan-ikan mati. Kenapa ikan mati? Sebab sebenarnya ikan susah nak dapat oksigen yang masuk ke dalam air. Jadi fungsi minyak tu sebenarnya apa? Minyak tu menghalang kemasukan udara ke dalam air. Jadi maksudnya apa yang tinggal dalam tabung GC? Tabung GC tu ada air panas saja, okey, tapi tak ada udara. Jadi apa yang tinggal dalam tabung GC? Hanya ada air sahaja. Faham tak? Okey. Tabung GA ada air dan udara, tabung GB ada udara, tabung GC hanya ada air sahaja. Okey, yang cikgu tulis balik. Ada air sahaja. Okey. Dan kita tengok pula tabung UGD. Tabung UGD diletakkan bulu besi dengan air pipe. Cikgu dah kata tadi, dalam air pipe maksudnya ada udara lah. Okey. Ada udara yang sedikit lah kan. Kalau kamu tengok, kamu beli ikan apa kan, kamu basuh kolam ikan apa, kamu tuang air pipe, betul? Ikan masih boleh bernafas. Sebab apa? Ada udara. Jadi dalam air pipe ada air dan udara. Jadi apa yang ada dalam tabung GD? Adanya air dan udara. Nampak tak macam mana kita kawal, macam mana kita bezakan setiap keadaan tabung uji. Inilah pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran air dan udara. Tabung GA ada air udara, tabung GB ada udara, tabung GC ada air, tabung GD ada air dan udara. Ini pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran air dan udara. Okey? Faham ni? Okey. Seterusnya, tengok E. Biarkan tabung uji selama 4 hari. Okey. F. Selepas 4 hari, buat pemerhatian terhadap keadaan bulu besi dalam setiap tabung uji. Kita nak nak perhatikan. Kat sinilah pemboleh ubah bergerak balas. Buat pemerhatian terhadap keadaan bulu besi. Inilah PBB kita. Apa PBB kita? Apa parameternya? Keadaan. Apa objeknya? Bulu besi. Nak tengok berkarat ke tak berkarat. Ini pemboleh ubah bergerak balas. Okey. G. Catatkan pemerhatian dalam jadual. Okey, itu jadual dia. Okey, kita tengok tabung G A, B, C dan D. Okey. Dari sini kita akan nampak, okey, bila tabung G A adanya udara dan wap air. Wap air tu air lah. Apa jadi pada bulu besi? Bulu besi ni akan berkarat. Okey, cikgu tulis BK, berkarat. Okey. Manakala BK tabung GB adanya hanyalah udara, tak ada air. Wap air tak ada. Sebab apa? Telah diserap oleh kalsium klorida kontam. Apa jadi pada tabung GB? Tabung GB tidak berkarat. Tak karat, TK. Okey. Tabung GC ada apa? Tabung GC air panas yang dididihkan. Air tu tak ada udara. Udara pula tak boleh masuk sebab ada minyak. Jadi apa yang ada dalam tabung GC? Hanya ada air. Apa jadi pada bulu besi? Bulu besi tidak berkarat. Yang C pun tidak berkarat. Okey? Tengok D. D adanya air pipe. Cikgu dah kata air pipe tu ada udara. Okay, kalau kamu basuh ikan tu lah, kamu basuh kolam ikan, kamu ganti air baru, kamu letak ikan, kamu ganti air dengan air pipe, ikan boleh hidup. Maksudnya ada udara. Jadi apa jadi pada bulu besi tu? Dalam tabung GD ni ada air dan udara. Jadi tabung GD ni akan berkarat. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Okay, cikgu tulis lagi sekali. Tabung GA, BK berkarat. Tabung GB, TK tidak berkarat. Tabung GC, TK tidak berkarat. Tabung GD berkarat, BK. Okay? Nampak?
Yang A ada air dan udara. Yang B ada apa tu tadi? Ada udara saja. Yang C ada air saja. Okey. Yang D ada apa? D. Ya, kita cek betul kan? Oh. C ada air saja. Yang D ada air dan udara. Jadi kat sini kita dah nampak di mana faktor air dan udara ni lah yang menyebabkan bulu besi boleh berkarat. Dia kena ada bersama. Ada air dengan udara. Kedua-dua ni mesti ada bersama baru bulu besi boleh berkarat. Okey? Kita tengok sini info sains sekejap. Kalsium klorida kontang. Tadi cikgu cakap 3K tadi. Okey? Digunakan untuk menyerap kelembapan. Kelembapan maksudnya uap air lah. Okay? Supaya keadaan dalam tabung uji kekal kering. Tu kontang, kering. Okay? Air yang telah dididihkan, ni air didih yang cikgu terangkan tadi, tidak mengandungi udara. Tak mengandungi udara. Okay? Minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Semua cikgu dah terangkan tadi. Okay? Jom kita tafsir data. Bulu besi pada tabung uji manakah yang berkarat? Yang mesti ada dua-dua faktor tadi. Air dengan udara. Okey. Tabung uji mana? A dan D. Okey. Bulu besi yang manakah tidak berkarat? Kalau ada satu je faktor, dia tak berkarat. Okey. B dan C. Ada air saja, bulu besi tak berkarat. Ada udara saja pun, bulu besi tidak berkarat. Dia mesti berdua. Okey. Soalan C, 8C. Apakah faktor yang mempengaruhi pengaratan? Air dan udara. Bukan atau. Air dan udara. Ini dia. Okey. Air dan udara. Apakah rumusan daripada eksperimen ini? Apa yang kita boleh cakap? Bulu besi berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Ataupun objek besi berkarat apabila terdedah pada air dan udara. Okay? Senang je ni. Faktor dia dua tu je. Kena ada dua-dua. Okay, nombor 9. Kesimpulannya. Okey. Hipotesis. Hipotesis kita tadi terima ke tidak? Sebab tadi hipotesis kita cakap apa? Kehadiran air dan udara kan? Kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Betul tak betul? Betul. Jadi boleh tak kita terima hipotesis kita? Boleh diterima. Okey, kita terima. Ni kita pangkah yang tak diterima ni. Okey, diterima. Hipotesis diterima. Okey. Kehadiran air dan udara menyebabkan ke atau tidak menyebabkan bulu besi berkarat? Kehadiran air dan udara menyebabkan. Kita potong tidak menyebabkan ni. Potong dah. Okey. Jadi kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Mesti ingat ni. Mesti ingat dan. Okey, dan. Jangan ambil atau. Mesti berdua ni. Kehadiran air dan udara baru boleh berkarat. Okey. Jadi inilah dia yang kita nak belajar pada hari ini tentang faktor yang menyebabkan objek besi boleh berkarat. Ada dua faktor. Apa dia? Air dan udara. Air dan udara. Okey, kena ada kedua-duanya barulah sesuatu objek besi boleh berkarat. Jadi cikgu harap kamu faham tentang uji kaji yang kita baca ni tadi. Okey. Cikgu dah terangkan betul-betul apa semua setiap situasi setiap tabung uji tu kita manipulasikan keadaannya. Okey. Kamu kena tahu apa fungsi kalsium klorida kontang, apa fungsi air didih, apa fungsi minyak. Okey. Baru kita faham tentang uji kaji ni. Dan kesimpulannya, dua faktor tadi yang menyebabkan karat. Kehadiran air dan udara. Jadi nanti kita sambung lagi kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bye.